السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن دعا بدعوته ومن نهج نهجه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Tuan Imam dan seluruh muslimin muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa ta'ala kerana di malam yang berbahagia ini Allah Ta'ala masih berikan kesempatan, ruang dan peluang kepada kita untuk sama-sama kembali kita berhimpun dalam kuliah Maghrib bulanan Selasa malam Rabu minggu yang kedua. Sambungan kitab Idaman Penuntut juzuk yang pertama, masuk kepada rukun solat. Betul tak muslimat? Baik. Cuma malam ni sebelum kita sambung tajuk kita, suka untuk saya ajak semua yang ada kita melihat sedikit suatu isu yang panas baru-baru ini, baru minggu yang sudah, tetapi telah pun dianggap selesai, alhamdulillah. Namun maklumat berkaitan isu tersebut sesuai dan patut saya kongsikan untuk pengetahuan kita bersama, iaitu isu yang berkaitan dengan perpindahan roh daripada jasad ke jasad yang lain. Pindah roh dari jasad ke jasad yang lain, dengan maknanya roh satu sahaja, tapi dikongsi oleh 2-3 jasad yang berlainan. Seperti roh yang sama mula-mula ada pada jasad A, kemudian A meninggal dunia, kemudian diambil roh A tadi, dimasuk pula kepada jasad, ke jasad B, orang nombor 2 lah. Kemudian selepas kematian B tu pula, roh yang sama dipindahkan pula kepada jasad C, orang nombor 3. Jadi isu itu agak panas kerana ia melibatkan perkara akidah, perkara kepercayaan kita kepada Allah Ta'ala, melibatkan perkara pokok, bukan hanya perkara cabang. Jadi adakah betul kepercayaan yang mengatakan boleh pindah roh tadi
roh yang sama tapi share 3-4 jasad. Maka tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, sepakat ulama ahli sunnah wal jamaah mengatakan percaya lagu tu hukumnya, tuan-tuan, pertamanya dosa besar, wajib bertaubat, kekadang syirik, bahkan ada yang kufur. Hanya kerana dia kata boleh berlaku pindah roh. Nah, boleh membawa kepada pertama dosa besar, wajib bertaubat, yang kedua mungkin syirik dan kufur. Wal a'yadzabillah. Dan saya nak habaq ni tuan-tuan, cerita kepahaman yang dok bawa kata boleh berlaku pindah roh A kepada jasad B, B mati, jasad C pula tumpang roh yang sama, ialah nombor 1 kepercayaan orang agama Buddha. Yang kedua yang duk pegang benda ni adalah orang yang beragama Hindu. Yang ketiga ialah Yahudi. Ini orang tak perasan ni, lagu mana Yahudi kata pindah roh. Nanti saya akan habaq insya-Allah. Yang yang keempat ialah orang Kristian yang terkenal dengan tuan-tuan Tuhan 3. Dia panggil Trinity, ataupun Arab panggil akidah at-taslits, mengatakan Tuhan 3. Yang kelima yang dibawa pahaman boleh pindah roh ni ialah Syiah Nusairiyah. Syiah Nusairiyah dan juga Syiah Daruz. Syiah Nusairiyah ni tuan-tuan, dulu kita tak apa nak perasan, tapi semenjak kebelakangan ini kita perasan setelah berlakunya perang di Syria. Bila perang di Syria antara orang-orang Islam, termasuk tuan-tuan pihak kerajaan dengan rakyat, masa tu timbullah nama Bashar al-Assad. Dia adalah presiden Syria sampai hari ini pun. Tapi pegangan dia, akidah dia ialah Syiah Nusairiyah. Antara Syiah yang ekstrim, yang agak keras dalam kalangan mazhab Syiah. Dan tak pelik, masa mula meletus perang, tuan-tuan, ada orang kata Bashar itu ilah, Bashar itu Tuhan. Itu pengikut dia lah. Dan yang keenam yang dibawa pahaman boleh pindah roh ke jasad yang lain adalah ahli falsafah. Ahli falsafah ni geng-geng pakai akal sahaja tanpa pakai syarak. Pakai logik semata-mata tanpa kaedah syarak. Mereka kata kalau roh duduk kat seorang boleh, dekat dua pun boleh. Apa masalah? Roh tu dekat seorang pun boleh, maka dekat dua pun boleh. Faham tak cara dia fikir? Dah roh tu dekat seorang pun boleh, maka roh tu nak pindah dekat 2 orang, 3 pun boleh. Apa masalah? Contoh. Baik tuan-tuan, itu antara 6 kepahaman. 6 golongan yang depa ini membawa pahaman boleh pindah roh. Buddha, walaupun depa duk kata Tuhan besar duk di atas, hak bawah ni perantara sahaja. Sembah tuan-tuan berhala dan sebagainya, dengan minta tuan-tuan hajat sebagainya, itu meletakkan sifat ketuhanan pada berhala tersebut. Bermaknanya ada pindah roh di situ, roh Tuhan masuk pada sembahan mereka. Yang kedua, Hindu tuan-tuan yang masyhur, kita tahu cerita lama, mereka tak makan lembu. Agama Hindu lah. Pasal apa? Bagi mereka lembu tu Tuhan. Ustaz, lembu macam mana? Mereka kata Tuhan, roh Tuhan masuk pindah kepada lembu tersebut. Dengan cerita lama lah. Tuan-tuan, jadi dengan sebab boleh pindah roh tu, berlakunya syirik.
mengatakan Tuhan, makhluk yang lain yang ada roh Tuhan, makhluk tu juga Tuhan. La haula wala quwata illa billah. Itu dia melawak dengan apa? Ini tak akan lemu sebab dia kata Tuhan. Habis tu dia jual lembu dekat negara luar, ekspor. Malaysia ni antara daging yang banyak daging dari India. Saya duk melawak dengan depa lah. Pahaman depa tu lembu Tuhan depa tak boleh makan, tapi orang makan Tuhan depa tak apa. Tu saya duk melawak dengan depa lah. Harap depa tak marah kot. Baik tuan-tuan. Yahudi juga mengatakan Uzair anak Tuhan. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Telah berkata puak Yahudi bahawa Uzair itu anak Allah. Allah tu Tuhan. Bila mereka kata Uzair itu anak Tuhan, apa maksud? Mereka kata roh Tuhan ada dekat Uzair. Nampak tak? Tuan-tuan, jadi Yahudi ni kalau kita ulas di sudut ini, mereka juga percaya ada pindah roh. Sebab tu mereka kata Uzair itu anak Tuhan. Pasal roh Tuhan ada dalam diri Uzair. Baik, dan yang keempat, puak Kristian. Kristian tuan-tuan, geng-geng palang, kita geng salib, as-salibiyun. Kristian. Mereka juga secara tak langsung berpahaman boleh pindah roh. Sebab itu pahaman mereka Tuhan ada 3. Antaranya ialah Isa tu Tuhan anak, Allah tu Tuhan bapa. Pasal apa Kristian kata Isa tu Tuhan anak? Walhal kita duk pegang akidah kita Nabi Isa lah manusia. Spesialnya beranak tak ada apa. Ini karamah ibu dia. Tapi kenapa kita, tuan-tuan, maaf, kenapa Kristian mengatakan bahawa Isa tu Tuhan anak? Sebab dia kata Ruhul Qudus, roh Tuhan ada dekat Isa. Maknanya ada pindah roh Tuhan kepada Isa. Sebab tu Isa tu kata Tuhan anak. Tuan-tuan nampak tak ni? 4 pahaman tadi dengan 4 contoh tersebut menjadi syirik dan kufur kerana adanya unsur pindah roh. Maka kalau orang tanya kita, kalau orang tu orang Islam, dia beriman dengan Allah Ta'ala tanpa wah-wah, percaya pada Allah, percaya kepada Rasul, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab-kitab, percaya pada hari kiamat, percaya pada qada qadar, tetapi dia berpegang kata boleh berlaku pindah roh. Salah tang mana? Dengar bagi elok. Kalau orang beriman, solid iman, tapi dia duk pegang bahawa boleh pindah roh, dengan makna roh yang sama dikongsi oleh 2-3 jasad. Paling-paling kurang, kalau dia nampak zahir pahaman dia, dosa besar wajib taubat. Tapi kalau tak kena gaya, orang yang beriman pun, kalau dia boleh pegang tentang boleh pindah roh, barangkali dia jadi kufur juga. Kok mana kaitan dia? Begini, tuan-tuan, antara perkara yang wajib kita beriman ialah al-ba'ts, kebangkitan semula. Nah, tanpa nama al-ba'ts. Apa dia tu? Kebangkitan semula. Bangkit mana ni? Bangkit setelah ditiup sangkakala yang kedua. Awaknya sebelum kiamat besar berlaku. Tiup sangkakala yang pertama, kiamat besar berlaku. Langit berguntingan jatuh ke bawah. Bukit berterbangan timpa ke bawah hancur lebur. Tuan-tuan, bumi terbelah-belah, pakat jatuh dalam lubang-lubang tersebut. Dan air laut pula tembak ke daratan. Habis Itu kiamat besar. Hancur lebur tuan-tuan, zero. Bukan jadi debu, zero terus. Jadi kosong, bukan jadi debu. Kemudian dengan kehendak Allah,
Allah perintah Israfil tiup sangkakala yang kedua. Lepas tu apa Ustaz? Ba'th, kebangkitan semula. Siapa yang bangkit semula? Semua mukallaf, manusia, jin dan makhluk-makhluk yang berkaitan dengan taklif, yang ada kaitan dengan pembalasan, semua bangkit tanpa kecuali. Dengan maknanya siapa-siapa yang pernah hidup atas dunia ni, baik beriman ke tak beriman, baik ke salih ke talih, semua mereka mesti bangkit. Maka yang bangkit siapa? Setiap jasad yang pernah hidup dalam dunia ni. Jasad yang mana? Jasad yang hidup dengan roh yang Allah beri dalam jasad tersebut, mesti bangkit tanpa pengecualian. Ustaz raja bangkit, rakyat biasa bangkit, orang miskin bangkit, orang kaya lagi bangkit, lelaki perempuan semua, tua dewasa kanak-kanak semua bangkit. Iaitu mana-mana orang yang pernah hidup dalam dunia ini, dia kena bangkit. Maka dengan pahaman boleh berlaku pindah roh. Roh satu duduk dekat jasad A mati pindah pada B mati, roh pindah pada C. Mana tiga jasad ni kongsi satu roh pada masa yang berlainan di dunia ni. Tapi di akhirat bangun serentak. Di padang mahsyar semua bangun serentak. Maka soalannya, kalaulah tiga jasad kongsi satu roh yang sama, maka masa nak bangkit semula tu, jasad mana yang nak bangkit? A, B, C. Kenapa tanya? Kerana jasad yang bangkit di akhirat esok sama dengan jasad di dunia ni. Kalau dunia ni jasad kita hidup dengan roh, akhirat esok pun jasad kita hidup dengan roh. Kalaulah roh berkongsi tiga jasad, jasad mana yang nak bangkit di akhirat? Sebab roh tak cukup, roh satu. Dunia tak apa, kalau mereka kata bershare sebab tunggu kau tu mati. A mati, roh dia masuk ke B mati masuk ke C. Kalau akhirat bangkit serentak, A, B, C dah bangkit. Tapi dah roh satu. Nampak tak ni? Dia akan ada satu bentuk seolah menafikan ada jasad yang tak akan dibangkitkan semula. Nak bangkit apa? Roh tak cukup. Roh satu share tiga. Jadi menyebabkan kepahaman mudah kita, akal kita kata maka jasad B dan C tak bangkitlah. Sebab apa? Roh tak ada. Roh A punya. Menyebabkan di situ secara tak langsung kita mengatakan bahawa B dan C tak akan bangkit di akhirat. Kalau pi kata ada jasad tak bangkit di akhirat, jasad manusia B, C tak bangkit di akhirat, bercanggah tak? Bercanggah ataupun tidak? Bercanggah dengan akidah kita. Kerana Allah Ta'ala mengatakan bahawa setiap yang pernah hidup atas dunia kompom, mesti semua tanpa kecuali akan bangkit setiap orang. Itu yang ulama kita kata, siapa yang percaya walaupun dia beriman, dia ada percaya kata boleh pindah roh jasad ke jasad, sebenarnya lebih bahaya pahaman itu di belakangnya seperti menolak kebangkitan semula. Faham kan? Cara nak mengolah tu. Faham cara nak mengolah? Lagu mana percaya boleh berlaku pindah roh jasad ke jasad, akhirnya seperti menolak kebangkitan semula. Iaitu tiga jasad kongsi satu roh. Bila bangkit di akhirat, satu roh saja, satu jasad yang hidup sebab ada roh, dua lagi tak ada roh, maka tak bangkit. Akhirnya nampak sekalian, kepercayaan ini mengatakan telah menolak kebangkitan semula secara berkecuali kepada beberapa orang. Ini adalah salah. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitanirrajim,
wa kulluhum atihi yawmal qiyamati farda. Wa kulluhum, dan kesemua mereka manusia dan segala mukallaf yang pernah hidup dalam dunia ini, sama ada sekarang mereka telah mati ataupun sedang hidup ataupun akan lahir selepas ini, kesemua mereka itu atihi, akan datang kepada Allah, datang bertemu Allah yaumal qiyamah, pada hari akhirat esok, farda, sorang-sorang, masing-masing, tanpa ada yang terkecuali. Tentu ada umpama yang dirahmati Allah. Yang kedua, selepas kita mati esok, apa makna mati? Bila roh dikeluarkan daripada badan kita oleh malaikat Israel dengan izin Allah. Ustaz, mati ni apa? Mati ialah bila orang itu dikeluarkan roh daripada badan dia, maka matilah. Yang mati jasadnya, bukan rohnya. Tentu kena ingat dalam pahaman akidah kita ni, ada 10 perkara yang tak binasa walaupun kiamat besar berlaku. Antaranya roh. Roh kita dia tak mati dan tak binasa dengan izin Allah. Bila roh ni yang duduk dekat badan kita ditarik keluar, matilah kita. Siapa? Jasad kita mati. Lepas kita mati, kita akan ke mana tuan-tuan? Pi alam apa orang panggil? Muslimat. Lepas kita mati esok, nak pindah pi alam apa? Sebelum kita pindah ke akhirat. Namanya alam barzakh. Alam kubur lah tuan-tuan. Alam kubur tu bagi yang ada kubur, tapi lebih umum ialah alam barzakh. Alam selepas kematian, sebelum kita pindah pergi ke akhirat. Alam barzakh ini dia akan berlaku bagi semua orang yang mati walaupun tak ada kubur. Walaupun kubur tak ada batu nisan. Oleh kerana dia mati, lagu mana mati, bila mati, tang mana mati, tetap lepas tu dia akan pergi alam barzakh walaupun tanpa kubur. Ustaz, adakah orang mati tanpa kubur? Banyak contoh. Mangsa MH320. MH320 tu contoh mayat orang mati tanpa kubur. Kapal terbang pun tak tahu tak mana tak jumpa, tak makan orang tuan. Tapi tetap mereka tu ke alam barzakh juga. Dulu-dulu orang pi tuan-tuan ke Mekah buat haji, naik kapal ayak, kapal laut. Awal lagi pakai layak, tu bulan makan masa dia. Tuan-tuan, lepas tu dia main pakai apa nama wap ni, pakai apa nama ni, belerang. Itu berminggu-minggu. Sebab itulah tok saya ni, dia pernah pergi ke Mekah naik kapal ayak. Mak mentua saya pun sama. Almarhum pak mentua pun biasa naik kapal ayak pergi ke Mekah. Baru dia share satu video tahun 65. Orang pergi ke Mekah naik kapal laut. Oh tuan-tuan, tengok di pelabuhan tu, syok tengok, meriah. Anak cucu pakai hentak. Tapi zaman tu orang perempuan pakai hidung, pakai selendang tak atas kepala tu. Ya zaman tu. Zaman tak berjumpa lagi. Hukum yang sempurna. Zaman tu tahun 60-an, 70-an, orang perempuan tudung lagu ni, ya betul tak? Taklah semua, tapi kebanyakan. Selendang lagu tu. Hak pergi ke Mekah nak berhaji pun sama ke? Pakai tudung lagu tu. Turun ke Jeddah, tudung tu juga lepas dalam video tu lah. Tuan-tuan tengok. Yang saya nak ceritanya, bila tuan-tuan lama atas laut ni, nak pergi berhaji, berminggu bahkan berbulan dulu-dulu ni, ada berlakunya kematian. Bila mati, nak buat lagu mana? Tak cerdik, pergi korek.
Tak cerdik lah, dia kata. Tak cerdik, pergi korek kapal buat liang. Semua liang belakang. Maka tuan tak ada jalan lain lah. Mandi, kapan solat lah, buang dalam laut. Buang dalam laut tuan, tak ada kubur bernisan, tak ada batu nisan. Tapi itu juga alam barzakh. Fahamnya, alam barzakh ialah alam selepas kematian kita. Dan alam barzakh ini akan kekal hinggalah dihancurkan tuan-tuan alam ini ketika kiamat besar. Maksud saya lagi, bila masuk alam barzakh akan ada soalan munkar nakir. Betul tak? Quran kata al-kalim at-tayyib. Ada soalan munkar nakir, man rabbuka wa man nabiyyuka wa ma imamuka wa ma qiblatuka. Soalan tu akan ditanya oleh malaikat dalam kubur. Kita pun buat-buat fikir pada ustaz, siapa nak jawab? Pasal apa? Saya dah mati. Duk hidup pun sok periksa jawab tak boleh, entah apa mati dia kata. Gen tak baca buku. Gen tak baca buku. Duk dunia, duk mengaji pun tanya tak jawab. Tambah dalam kubur dah mati dah. Nak jawab lagu benar. Roh akan dikembalikan. Kita akan jawab soalan munkar nakir. Tuan-tuan bayangkan soalan itu, roh itu akan duduk dengan kita sampai untuk kiamat besar berlaku. Dengan izin Allah Ta'ala. Kemudian kita beriman dan percaya juga bahawasanya ada siksa kubur, azabul qabri. Betul tak? Dan kita beriman ada nikmat kubur. Nikmat kubur rasa seronok, siksa kubur rasa sakit. Ustaz, kalau kita dah mati, apalah makna nikmat kubur dan siksa kubur dah mati? Roh kita lah tuan-tuan. Kita lah yang dah berasa makan sedap, tuan-tuan. Nah, luka sakit. Pasal apa tu? Sebab kita masih hidup ada roh. Kalau roh ditarik keluar tuan, cubit pipi pun tuan, nah, tak menyerit. Geletak kaki pun tak bergedip. Pasal apa? Telah mati. Tapi dalam kubur ada nikmat kubur, rasa tuan-tuan seperti dalam syurga. Ada tuan-tuan, ada pula siksa kubur, rasa seperti dalam neraka. Tak sampai tahap tu, tapi seperti. Jadi kalau siksa kubur tu dan nikmat kubur, siapa yang rasa dah kita mati? Roh. Dan nikmat kubur, siksa kubur ni kekal hinggalah kiamat besar. Jadi kalaulah satu roh share 3-4 orang, satu roh share 3-4 orang, roh tu nak duduk dengan siapa dalam kubur? Si je jahat sikit, dia taruh hampir dekat itu baik. Kalau duduk kat aku nanya siksa kubur. Ini saya buat contoh melawak tuan, tak betul. Saya buat contoh sahaja. Makna tu akan ada jasad yang terkecuali, tak kena soal munkar nakir dan tak dapat nikmat kubur ataupun siksa kubur sebab kongsi roh. Sebab tu adil tuan, nah, yang sahihnya satu roh satu jasad. Tuan-tuan boleh nampak siapa nah? Insya-Allah nah. Bukanlah benar payah pun. Yang ketiga, semasa alam zar, alam ruh, alam yang sebelum itu Allah belum cipta kita lagi, tapi roh kita telah ada. Allahu Rabbi, dan roh ni makhluk yang cukup halus. Dia ada semenjak jasad kita ada. Kemudian bila jasad kita mati, dia masih ada. Dan esok di akhirat dia akan masuk balik kat kita. Tuan-tuan, ini roh. Masa alam ruh dengan alam arwah, orang panggil bahasanya alam zar. Masa tu Allah Ta'ala kumpulkan semua roh-roh kita, sama ada yang telah mati atau yang sedang hidup atau yang akan hidup. Kumpul. Lalu Allah tanya kepada mereka, alastu bi rabbikum. Nak tanya roh hampa semua ni, adakah aku bukan Tuhan hampa? Kata Allah Ta'ala.
Qalu, jawab semua roh yang ada masa tu, bala, kompom, ya, engkau Tuhan kami. Syahidna, kami menyaksikan demikian. Tuan-tuan, perempuan, yang jawab tu siapa dia? Allah tanya, adakah aku ni bukan Tuhan kamu? Semua jawab, ya, engkau Tuhan kami. Siapa yang jawab tu? Kita tak ada lagi pun. Nabi Adam pun tak ada lagi masa tu. Roh kita belakangnya. Jadi apa yang saya sampaikan dengan contoh ni ialah roh siapa? Roh pada semua jasad yang akan hidup dalam dunia ni. Satu roh, satu jasad. Faham no? Maka dia tak boleh berlaku kongsi roh. Yang keempat, Nabi sebut tentang perjalanan ataupun peringkat kejadian manusia dalam perut ibu dia. 40 hari pertama dia panggil nutfah, air mani. Kemudian 40 hari kedua namanya tuan alaqah, segumpal darah. Kemudian 40 hari yang ketiga dia panggil mudghah, tulang campur daging. Lepas tu hari 1, 2, 1 ikut pendapat yang jumhur. 1, 2, 1 hari umur kandungan budak dalam perut, Allah perintah untuk tiupkan roh dalam badan dia. Roh siapa tu? Roh dia. Roh hak mana ni? Roh yang dulu ni mengaku tak Allah Tuhan dia. Bila tuan-tuan sekalian umur kandungan itu 1, 2, 1 hari, maka Allah tak perintahkan supaya dimasukkan roh dalam badan dia. Roh siapa? Roh dia, bukan orang lain. Nampak tak ni? Fanufiqa fihi ruh, maka ditiupkan dalam badan budak tu rohnya khusus, bukan roh orang lain. Tuan-tuan, itu sekat contoh dalam 4 dalil yang saya bawa malam ni. Sebenarnya banyak lagi dalil mengatakan bahawa tak boleh kita mengatakan berlaku share roh untuk 2-3 jasad. Ini bukan salah sharing is caring, ni bukan dia. Nah, ini sharing is karut. Kan depa lalu kata sharing is caring. Tu tajuk lain. Tuan, bab kongsi roh tak boleh sebab dia boleh bawa pada kesyirikan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sekiranya selepas ini terdatang ke media sosial, mungkin akaun tuan-tuan Facebook ke apa nama ke, mai cerita pasal pindah roh tu kan, walaupun dah selesai isu tu sebenarnya, maka kalau mai tuan-tuan fitnah ke zaman ni, media sosial dia jadi satu masalah pula, sebab dia berangkai lah. 4-5 tahun lagi dia akan ulang balik tuan video ni untuk generasi yang kedua, ketiga. Maka dia tak putus-putus. Inilah tuan-tuan fitnah media sosial. Dia berangkai. Maka tiba-tiba kalau masuk video cerita pasal tentang pindah roh, tuan-tuan dia kata tak boleh, salah. Dengar dah Ustaz Abang malam tu kata pindah roh ini adalah dosa besar sekurang-kurangnya, wajib taubat, dan mungkin ataupun kebanyakannya membawa kepada kesyirikan dan kekufuran. Boleh ha? Tuan-tuan.